Kan sudah sememangnya satu, kenapa nak disatu-satukan lagi? Baik, umpama ini baju. Ini apa? Ini baju. Sebelum baju apa? Kain. Sebelum kain apa? Benang. Sebelum benang apa? Jadi buat apa nak disatu-satukan? Sudah sememangnya kapas. Mana baju? Cuba bukakan. Jadi kain. Cabutkan kain daripada itu. Jadi benang. Tumbuk-tumbuk jadi kapas. Kenapa nak disatu-satukan? Sudah sememangnya satu. Jadi belajar ilmu makrifat ini biar jadi satu. Kenapa nak diasing-asingkan? Baik, tangan siapa? Tangan kita. Kaki siapa? Kaki kita. Darah siapa? Darah kita. Kenapa dicerai-ceraikan? Jadi bila kita nak mati besok, kita jangan cerai-ceraikan zat, sifat, af'al, asma' kita. Nama sekalian nama dicantum di dalam satu. Sifat sekalian sifat dicantum jadi satu. Af'al, kelakuan dicantum. Zat juga cantum. Kalau tinggi lagi, tak payah kita cantum dah. Sememangnya satu. Dalilnya, kita bercakap ini mesti ada dalil, baru orang percaya. Sebab apa saya kata tak perlu disatu-satukan? Kerana sememangnya satu. Baik. Dalam angka 2, berapa kali nombor 1? Berapa kali nombor 1 dalam angka 2? 2 kali nombor 1. Dalam 10, berapa kali angka 1? 10 kali angka 1. Dalam 1000, berapa kali angka 1? 1000. Sebut apa saja, tetap 1. 2 pun 1, 3 pun 1, 1000 pun 1. Ini yang orang tak faham. Kenapa nak asing-asingkan 10 dengan 1? Kerana di dalam 10 tu ada 1. Betul tidak? Ya. Kalau dipecah-pecah pun 1, tetap 1. Adakah 1 tu bengkok? Yang ni 1 ini bujur. Sama saja. Jadi kita jangan cerai-ceraikan benda yang satu. Begitu juga tembikai. Dalil yang kedua tembikai. Apa saya sebut? Tembikai. Kita belah 60. Adakah jadi durian? Ada tak jadi durian separuh, jadi cempedak separuh? Ada. Kenapa? Belahlah berapa pun, tetap. Jadi kita ini asalnya satu. Ini yang dikatakan wahdat. Wahdatu zat, wahdatu asma, wahdatu af'al, wahdatu apa lagi? Sifat. Sebetulnya satu saja. Sebutlah 10 pun, dalam 10 ada berapa kali 1? 10 kali 1. 1 je. Dalam 1000 ada berapa kali 1? 1000 kali 1 je. Jadi tak usah dipisah-pisahkan. Kita ni sudah sememangnya satu. Boleh tu? Cara nak menyerahkan tu tadi. Baik. Ananda dikasih sekalian, cara nak menyerah kepada siapa? Pada yang satu tadi. Yang satu itu Allah lah. Yalah. Cara nak berserah diri kepada Allah. Macam mana cara kita nak berserah diri kepada Allah? Apa soalan dia? Macam mana nak berserah diri kepada Allah? Baik. Pada peringkat permulaan memang kita disarankan serah tangan milik Allah, serah kaki milik Allah, serah ibadah milik Allah pada peringkat permulaan. Kalau mengaji pada peringkat ilmu hakikat makrifat, tangan milik siapa? Jawab. Tangan milik siapa? Allah. Kenapa nak serah? Sudah sememangnya tangan milik Allah. Kenapa nak serah? Kaki milik siapa? Jawab. Jawab. Kaki milik siapa? Allah. Kenapa nak serah? Sudah sememangnya hak aku. Baik. Ini telefon siapa ni? Baik. Serah. Serah balik. Buat apa aku nak serah? Ini telefon aku. Jikalau kau pegang pun milik siapa? Jikalau sekalipun dia pegang milik siapa? Kenapa nak serah? Orang yang nak berserah ni orang tak mengenal diri. Dia tak kenal diri dia siapa. Dia ingat aku kuat, aku gagah,
tangan aku, kaki aku kaya. Ini yang dia nak serah. Jikalau semuanya milik Allah, nak serah apa? Begitu juga dalam solat. Nak serahkan amal ibadah kita kepada Allah, bukan? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita, amal ibadah kita serah pada siapa? Serah pada Allah. Baik, Allah tanya, mana bahagian kamu dalam solat? Mana? Berdiri siapa yang bagi? Jawab. Rukuk sujud siapa yang bagi? Habis mana bahagian kamu? Habis yang tadi kamu kata nak serah pada aku? Ini orang yang belum mengenal dia. Dia ingat berdiri itu dia punya. Dia ingat rokok dia punya. Dia ingat sembahyang tu rajin taat dia punya. Aku yang beri kau rajin. Aku yang beri kau taat. Yang kau ingat kepada aku tu pun siapa yang bagi? Allah bagi. Nak ingat kepada Allah pun aku yang bagi. Mana bagian kamu? Ada. Penipu semua. Kamu tadi kata nak bagi kepada aku. Mana yang kau punya? Kalau masih nak berserah, artinya orang belum mengenal. Orang sudah mengenal diri. Mana aku? Mana? Ini siapa? Ini apa? Dada. Ini tangan. Haji Syahri mana? Mana Haji Syahri? Ini kain. Haji Syahri mana? Mana ada kita? Bangun anda. Orang muda bangun. Nama siapa? Mana Muhammad Amin? Cuba tunjuk Muhammad Amin mana? Habis yang berdiri itu apa? Hai, apa tak berdiri? Siapa yang berdiri? Duduk. Nak kata dia berdiri? Tidak. Nak kata Allah tak berdiri? Siapa yang berdiri? Setan. Siapa yang berdiri? Nak kata kita, boleh tak kita berdiri? Tak boleh. Nak kata Allah berdiri. Allah tak boleh berdiri, Allah tak boleh solat. Siapa yang berdiri? Jadi nak menunjukkan kita ni, tak ada. Kalau ada, tunjuk mana? Ini dah ada, siapa punya? Allah. Jawab. Allah. Ini kaki siapa punya? Habis mana? Haji Syahri. Itu menunjukkan kita ini tidak ada. Jika tak ada, nak serah apa? Serah-serah ni barang yang ada. Yang ada milik kita. Ni barang tak ada. Wujud erti apa? Ada sifat siapa? Sifat kita ada tidak? Habis kalau tak ada, nak serah apa? Ini kaedah mengaji ilmu makrifat. Kalau mengaji ilmu fiqh, sembahyang untuk Allah. Ya, berdiri semua Allah. Allah tak boleh tipu. Jadi kalau Allah tanya, mana hak engkau? Dalam solat tu mana hak engkau? Ada tak? Tadi kau kata nak serah. Itu makanya anda pengajian ini berbeza dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh dia ingat solat tu hak dia. Dia serahlah kepada Allah. Berdiri aku yang rajin, aku yang taat, aku yang bangun subuh, akulah alim. Ini orang fiqh. Kalau orang makrifat, berdiri siapa punya? Allah punya. Habis nak serah kenapa pada Allah? Dah sememang hak dia. Nak serah diri. Mana ada? Mana? Ada tak kita? Ada tak kita? Kita nak ada. Jadi mengaji ni ada tingkatan dia. Mula-mula memang kita serah. Itu peringkatnya. Tadika. Sampai universiti nak serah apa? Benda tak ada. Ya, itulah pengajiannya. Tak ada apa-apa lagi nak diserah. Kalau masih ada yang perlu diserah, artinya dia belum habis mengenal diri. Orang yang sudah habis mengenal diri, hidup dan mati milik siapa? Nak serah apa lagi? Nak serah baju sememangnya kapas. Nak serah kain sememangnya kapas. Nak serah benang sememangnya kapas. Ada tak baju sekarang? Ni baju ni besi ke kapas? Kapas. Ini besi, kayu ke kapas? Kapas ini. Tuan-tuan tak tahu nak tengok kapas. Hanya terlihat baju. Orang makrifat, biarpun dia pakai baju,
tetapi dia faham yang baju itu kapas. Dia faham yang baju itu kapas. Itu juga kita. Biarpun aku gagah, aku sihat, tapi kita faham gagah milik siapa? Allah. Kaya milik siapa? Allah. Hidup milik siapa? Ini cara dia. Dah tak ada nak serah-serah dengan anda. Mereka semuanya hak apa? Bersih tak kita? Ini aku gagah, aku kuat, aku melihat, aku mendengar, aku solat. Sudah. Jangan ada semacam itu lagi. Nak belajar ilmu makrifat, dia ada tangganya. Ya, ilmu fiqh serahlah. Dia ingat bersolat tu dia punya. Kalau Allah tak gerakkan kita solat, boleh tak kita bersolat? Tapi hak siapa sebetulnya? Oh, nak ingat kepada Allah. Tak boleh kita ingat kepada Allah jika Allah tak bagi ingat. Tak boleh. Habis jika Allah tak yang bagi ingat, baru kita ingat. Siapa yang ingat siapa sebetulnya? Sekejap ya. Jadi itulah anda dikasih sekalian, berbeza ilmu fiqh dengan ilmu makrifat ini. Ya. Jadi kalau fiqh pun benar, kalau makrifat pun benar, terpulanglah kepada anda nak duduk di mana. Tak salah. Sebab apa yang saya tanya tadi tu, saya terjumpa satu kitab dibungkus mulik-mulik, dibungkus, dilipat mulik-mulik, bagi kat Allah dia kata. Itu maksudnya. Itu memang kriterianya dah tak ada lah siapa, dah tak ada apa-apa dah. Semuanya milik Allah. Semua Allah. Tetapi peringkat permulaan. Tetapi kalau dah kita peringkat tinggi, nak serah siapa lagi? Tak ada serah meninggal. Kalau masih serah-serah itu maknanya belum habis. Belum habis lagi. Baik, sebelum kita pindah soalan lain. Ada tak hak kita? Tak ada. Jawab. Tak ada. Kalau orang tanya tu jawab. Ada tak hak kita? Tak ada. Masih juga orang tak menjawab. Macam mana ilmu nak barokah? Kalau guru tanya pun, guru tanya tu supaya kita jawab, supaya jawapan kita tu lekat dalam barak jantung hati kita. Bukan saja-saja dia tanya. Cikgu mengajar apa-apa hitam, ada tak dia suruh kita ada tidak? Jadi nanda dia pun tua mana nanda ingat, ada tak mata itu duduknya tinggi daripada kening? Ada tak kening duduk rendah daripada? Ini adab kita berguru ini. Dia kena taat, barulah barokah. Ini tanya lagi sekali, ada tak dia pun suku manzarah yang milik kita? Tak ada. Kalau tak ada, milik siapa kita? Selama mana milik Allah? Jangan hanya malam ini saja milik Allah. Sekali kita belajar, selama-lama milik Allah. Start motor. Kuasa siapa kita start motor? Allah. Ya, buka pintu rumah. Kuasa siapa yang melihat? Yang mendengar? Yang hidup ni siapa? Yang ada ni siapa? Tak ada tempat yang tidak ada Allah. Itu yang dikatakan fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Mana saja kamu hadapkan mukamu, di situlah wajah Allah. Kenapa? Kerana tidak ada kita. Tak ada makhluk. La maujud bil haqqi illa Allah. Tak adalah yang wujud dalam dunia ni siapa? Tak adalah wujud dalam alam ni siapa? Macam mana tuan-tuan masih mencari Allah? Kenapa masih mencari Allah? Sedangkan dia teramat terang, teramat hampir. Kenapa masih mencari? Mana kita hadap muka kita, wajah siapa kita nampak? Cuma tuan-tuan terlindung di kerana baju, tidak terlihatnya kapas. Kita terlindung diri kapas kerana baju. Pada malam ini, marilah kita kenal sejati baju ini siapa? Pakai baju tak apa. Tak apa kita pakai baju. Janji kita faham yang baju ini kapas. Tak apa kita pakai tangan kita, kaki kita, mata kita. Tidak apa. Sebut aku kuat, tak apa. Sebab kita sudah faham. Kuat tu siapa? Begitu. Ya.
Habislah dulu tuan rumah atau nak tanya satu lagi. Ya. Dia sampai dia mengaku tak ada. Kerana dia lah dapat berjumpa malam ini, ya. Baik. Nanda nak tanya apa? Kalau tak ada semua, kita boleh baliklah. Baik, Nanda. Saya ada tapi mengenai biasa ubah. Tapi saya nak tanya dua perkara, boleh tak? Satu iaitu di segi ibadat dan amal. Yang kedua pula saya nak tanya kenapa kena buat sembahyang? Itu saja. Ibadah dan amal. ibadah dan amal. Baik, dengar sini semua para pendengar Ibu Diman. Ini secara langsung. Baik. Para pendengar Ibu Diman yang mendengarkan secara langsung pada malam ini, baik mendengar rakaman sesudahnya, orang ramai terkeliru tentang amal dan ibadah. Mana yang dikatakan amal, mana yang dikatakan ibadah. Kita bersolat itu dipanggil amal, belum beribadah. Tuan-tuan pergi haji itu amal, belum beribadah. Puasa juga ramai yang buat amal, tidak ada ibadah. Amal-amal ini bukan saja sembahyang, solat, pergi haji. Amal-amal ini amalan. Jadi amalan kita sekarang berjalan pakai kaki ke pakai tangan? Itu dikatakan amal, amalan. Melihat pakai mata ke pakai hidung? Jawab. Pakai mata, tak ada pakai hidung bukan? Itu amalan. Jangan ingat bersolat saja amal. Amal ini amalan. Berjalan pakai kaki amalan. Makan nasi masuk mulut amalan. Pakai baju di atas bukan pakai baju di bawah amalan. Bawa kereta, duduk dalam kereta bukan duduk bawah tayar, itu amalan. Macam mana amalan jadi ibadah? Tadi kalau bersolat pun dia hanya buat amal, tidak ada ibadah. 5 waktu satu hari beramal kita. Allahu Akbar tu kita dah sujud dah. Kononnya, alimnya. Itu baru buat amalan. Tabiat. Awak ni solat lah. Tabiat ni puasa, Senin Khamis puasa, amal. Bila jadi amalan? Jadi amalan itu setelah kita ingat kepada Allah. Baru jadi amal ibadah. Sembahyang amal jadi ibadah bila sembahyang ingat kepada Allah. Jikalau sembahyang tak ingat kepada Allah, dia belum jadi ibadah, dia jadi amalan. Jadi amal untuk jadi ibadah, senyum jadi ibadah jika kita ingat kepada Allah. Betul tidak? Senyum jadi ibadah tidak? Jadi ibadah jika kita ingat kepada Allah. Masak nasi jadi ibadah kalau kita ingat kepada Allah. Toreh getah jadi ibadah jika ingat kepada Allah. Pakai gincu jadi ibadah jika kita ingat kepada Allah. Pakai bedak jadi ibadah kalau ingat kepada Allah. Mandi jadi ibadah jika ingat kepada Allah. Bernafas jadi ibadah jika ingat kepada Allah. Telan air liur keluar peluh jadi ibadah jika kita ingat kepada Allah. Jika bersolat sekalipun jika tak ingat kepada Allah, jadi tak ibadah. Itu makanan yang dikasih sekalian pada pendengar Ibu Diman yang mendengarkan secara langsung pada malam ini. Marilah kita beramal ibadah. Amal apa? Amal ibadah. Apa saja kita buat itu amal kita, amalan. Berjalan dengan kaki amalan, amal. Melihat dengan mata itu amalan, amal. Bila amal kita jadi ibadah, bila amal kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi ibadah. Jadi senang tak jadi ibadah? Senyum jadi ibadah jika ingat kepada Allah. Masak nasi jadi ibadah kalau kita ingat kepada Allah. Basuh kain anak isteri jadi ibadah kalau ingat kepada Allah. Jadi itulah bezanya amal ibadah. Ya? Selesai.
senang cari amal ibadah. Anda kalau boleh duduk kat depan. Nah, kita kat depan. Jadi satu lagi. Mengenai kenapa buat sembahyang, kena buat sembahyang. Baik. Bab ini pertanyaan tentang kenapa kita perlu bersolat. Jadi kalau boleh secara langsung itu diberhenti sekejap ke macam mana?